Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas Bimbingan dan Kaunseling PISMP Ambilan Jun 2020, kami akan melakukan sebuah perkongsian berkaitan dengan subjek-subjek kaunseling yang telah kami pelajari pada semester yang lalu. Saya ditemani dengan dua sahabat saya yang lain, iaitu Ahmad Amir Huzaifah bin Abdul Rahim dan yang kedua Muhammad Anas Syarizal Akasha bin Aliasa dan saya sendiri Daeng Muhammad Fikri bin Iyuki. Baiklah, kandungan dalam pembentangan ini kami akan kongsikan. Yang pertamanya, model yang kami gunakan untuk menceritakan bagaimana apakah nama kursus dan juga CLO yang digabung calinkan bagi kursus yang terlibat. Dan yang kedua, kami akan kongsikan apakah big idea, iaitu essential question dan pentaksiran yang terlibat. Dan yang ketiga, kami akan ceritakan apakah pengalaman, iaitu hubung kait semua kursus untuk mencapai CLO yang ditetapkan. Dan yang terakhir sekali, dan kami akan kongsikan apakah pengalaman berkaitan dengan pengetahuan, faedah, cabaran dan juga cadangan penambahbaikan berkaitan dengan subjek yang telah kami pelajari. Baik, antara subjek yang kami pilih adalah dua subjek utama, iaitu PBKK 3083 iaitu etika dalam kaunseling, dan yang keduanya adalah PBKK 3073 iaitu terapi dalam intervensi kanak-kanak. Apakah big idea dalam kedua-dua subjek ini, iaitu kreatif dan inovatif dalam melahirkan guru yang berkualiti. Baik, antara hasil pembelajaran ataupun CLO yang terlibat dalam kedua-dua subjek ini adalah contohnya. Bagi subjek PBKK 3083, CLO yang kami pilih adalah menganalisis kod etika kaunselor di Malaysia dan juga di luar negara. Bagi subjek PBKK 3073 iaitu terapi, kami memilih CLO melaksanakan jenis-jenis terapi yang dipelajari melalui pembentangan secara berkumpulan, dan yang keduanya adalah menganalisis kelebihan dan limitasi terapi mengikut situasinya. Dan apakah soalan pencetus idea ataupun kita kenal sebagai EQ. Baik, saya akan kongsikan ketiga soalan pencetus idea berdasarkan kerja kursus yang telah kami lakukan. Yang pertamanya adalah bagi subjek PBKK 3083, iaitu soalan pencetus ideanya adalah sejauh mana guru bimbingan dan kaunseling yang berkualiti mampu memahami dan menghayati kod etika kaunselor secara kreatif dan inovatif. Ini adalah penulisan akademik yang memberikan markah sebanyak 20%. Bagi subjek yang ke-20 iaitu subjek terapi PBKK 3073, soalan pencetus ideanya adalah sejauh manakah guru yang kreatif dan inovatif menggunakan media dalam membuat ulasan artikel terapi dalam intervensi kanak-kanak bagi mewujudkan pembelajaran bermakna, iaitu kerja kursus penulisan akademik yang menyumbang kepada markah 35%. Dan juga tugasan yang terakhir bagi subjek terapi ini adalah sejauh manakah simulasi kit terapi persembahan mampu mewujudkan guru yang kreatif dan inovatif, di mana kami perlu untuk mewujudkan sebuah kit terapi untuk diguna pakai untuk menguji sejauh mana kit terapi ini dapat membantu para pelajar. Jadi seterusnya saya akan mengambil alih pembentangan. Saya akan membentangkan itu mengenai apa itu rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran melibatkan salah satu penggunaan 3R, iaitu relationship, kerana turut mengambil kira pandangan ahli kumpulan dan agensi luar dalam memperoleh maklumat. Okey, jadi sepanjang pembelajaran kami menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi terdapat tiga kelebihan daripada penggunaan Google Classroom, iaitu yang pertama, memudahkan pensyarah menyampaikan nota kuliah dan tugasan tutorial. Hanya melalui aplikasi ini kami dapat mengakses segala maklumat nota kuliah dan juga tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Seterusnya, menggalakkan kemahiran pensyarah dan pelajar dalam menggunakan ICT. Jadi kemahiran dalam penggunaan ICT dapat dipertingkatkan dari segi oleh pensyarah dan juga pelajar. Yang seterusnya, yang terakhir, menggalakkan pelajar berbincang bersama pensyarah di ruangan komen. Walaupun tidak melakukan pembelajaran secara bersemuka, tapi walaupun secara atas talian, tetap dapat kita berkomunikasi melalui ruangan komen. Okey, jadi seterusnya seperti yang ditunjukkan dalam slide, ini merupakan antara kelas-kelas yang ada dalam Google Classroom yang boleh saksikan di skrin. Yang seterusnya inilah komen kerja khusus. Melalui kerja khusus yang dihantar melalui Google Classroom, pensyarah boleh membuat komen
terhadap tugasan yang telah diberikan kepada para pelajar. Seterusnya, penggunaan video dari pelbagai sumber. Penggunaan video ni contohnya boleh diambil daripada YouTube. Dengan menggunakan video-video yang diberikan oleh pensyarah, maka murid dapat menambah pengetahuan atau dapat melihat dengan lebih jelas mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pensyarah. Yang seterusnya, penggunaan Google Form. Okey, penggunaan Google Form boleh dia mudah untuk digunakan bagi mengisi kehadiran para pelajar untuk masuk ke dalam kelas. Seperti yang dapat dilihat, kehadiran dia akan diisi 15 minit pertama pada waktu kelas. Seandainya terlewat isi, maka kehadiran dikira kosong. Diteruskan pembentangan kita pada hari ini, dan kita melihat hasil pembelajaran atau CLO dengan model pembelajaran yang kami telah pilih, dan kita lihat satu persatu analisis CLO ataupun hasil pembelajaran mengikut model pembelajaran yang telah kami pilih. Baiklah, kita lihat daripada gabungan kursus yang telah digunakan. Yang pertamanya adalah PBKK 3083, di mana kedua-dua elemen daripada PBKK 3083, iaitu pertamanya adalah ketelitian, yang kedua adalah sistematik, dan kita lihat pula yang daripada PBKK 3073, iaitu elemen pertamanya adalah kreatif dan elemen kedua adalah memberikan keselesaan. Baiklah, hasil pembelajaran di dalam PBKK 3083 adalah dengan menganalisis kod etika kaunselor di Malaysia dan juga di luar negara. Elemen kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang digunakan dalam CLO atau hasil pembelajaran ini mengandungi 4 elemen, iaitu komunikasi, pemikiran kreatif, kolaboratif dan juga kreativiti. Di sini kami juga telah memberikan situasi di mana saya diberi peluang untuk melakukan sesi kaunseling individu bersama seorang murid mengikut etika yang dikemukakan oleh LKM, dan secara tidak langsung dapat mengkaji perbezaan kod etika kaunselor di Malaysia dan luar negara secara kreatif dalam memberikan keselesaan sepenuhnya kepada klien. Hal ini kerana wujudnya gabungan kursus yang digunakan iaitu daripada PBKK 3073, iaitu kreatif dan memberikan keselesaan kepada klien. Hasil pembelajaran atau CLO kedua yang kami pilih iaitu daripada PBKK 3073, iaitu melaksanakan jenis-jenis terapi yang dipelajari melalui pembentangan secara berkumpulan, di mana CLO ini ataupun hasil pembelajaran ini dapat dicapai melalui penciptaan kit persembahan terapi berdasarkan terapi-terapi yang dipelajari dan juga yang dipilih oleh pelajar itu sendiri. Antaranya adalah terapi seni, terapi muzik dan pergerakan kreatif, terapi pasir dan tanah liat, terapi biblio, psikodrama dan juga bercerita. Di sini saya juga sertakan beberapa terapi. Jika kita lihat di sini, yang pertamanya adalah terapi bermain, iaitu kita lihat dari segi tujuannya meningkatkan kebolehan mengawal keresahan dan perasaan hampa serta keupayaan untuk mempercayai dan berhubung dengan orang lain. Manakala terapi seni juga mempunyai tujuannya tersendiri, di mana terapi seni yang sistematik dapat mengesan tingkah laku dan hasil kerja pelajar yang mempunyai masalah psikologi emosi melalui hasil kerja mereka. Dalam hasil pembelajaran ini, kita turut mengaplikasikan elemen-elemen yang ada di dalam PBKK 3083, iaitu pertamanya adalah penggunaan etika dalam sesi terapi, dan di dalam kursus itu sendiri, iaitu PBKK 3073, iaitu penggunaan terapi yang mampu menceriakan klien. Elemen kompetensi pembelajaran bermakna 6C digunakan dan mempunyai 4 elemen yang sama, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan juga kreativiti. Di dalam hasil pembelajaran ini juga terdapatnya pemasukan ataupun pengimplementasian triple E ataupun pemanfaatan digital, iaitu pertamanya adalah engagement atau keterlibatan, di mana memotivasikan pelajar melalui penggunaan teknologi, di mana pensyarah-pensyarah memberikan kebebasan dan juga menunjukkan contoh-contoh kepada pelajar-pelajar bagaimana terapi tersebut dilaksanakan, walaupun sewaktu sesi pembelajaran ini berada di atas talian, tetapi kami mampu melaksanakan terapi tanpa
perlu bersemuka. Yang keduanya adalah enhancement atau peningkatan, iaitu murid dapat faham bahawa adanya laluan lain untuk mendapatkan maklumat selain daripada cara tradisional, iaitu dengan melihat video-video, dengan membaca buku-buku yang berada di internet. Dan yang ketiga adalah extension atau pelanjutan, iaitu menghubungkan matlamat pembelajaran dengan pengalaman sebenar kehidupan. Baiklah, kita terus kepada menganalisis kelebihan dan limitasi terapi mengikut situasi dalam kursus PBKK 3073. Baiklah, dalam hasil pembelajaran ini, kita dapat lihat bahawa gabungan kursus ini jelas. Gabungan elemen kursus ini jelas, iaitu yang pertamanya dalam PBKK 3083 kami juga terapkan ketelitian, yang keduanya adalah sistematik, dan jika kita lihat dalam PBKK 3073 juga terdapat kreatif dan juga memberikan keselesaan kepada pelajar. Kerana apa? Kerana apabila kita mengetahui, kita menganalisis kelebihan dan limitasi terapi tersebut mengikut situasi, kita dapat memaksimalkan keselesaan kepada klien kita. Baiklah, di sini kita dapat lihat bahawa hasil pembelajaran ini mengaplikasikan 6C dan juga 3R, iaitu yang pertamanya adalah penelitian krisis berkaitan penggunaan terapi yang sesuai mengikut situasi sebenar klien, penggabung jalinan mata pelajaran, meningkatkan kompetensi pelajar dalam mengendalikan sesi terapi. Baiklah, refleksinya kita dapat lihat di sini bahawa pengetahuan baru dalam ketiga hasil pembelajaran yang kami telah pilih. Yang pertamanya adalah pengendalian ICT, yang keduanya adalah penciptaan bahan bantu mengajar atau secara pendeknya adalah BBM. Kekuatan ketiga hasil pembelajaran yang kami telah pilih, iaitu pertamanya adalah menggalakkan perbincangan menggunakan pelbagai platform. Yang kedua memberikan pengalaman yang sebenar kepada pelajar, kerana kita dapat melakukan sesi terapi dengan klien yang sebenar. Cadangan penambahbaikan adalah kami di sini dapat lihat bahawa penggunaan delima dan mengaplikasikan BBM dapat digunakan sebagai satu penambahbaikan dalam hasil pembelajaran kita dalam sesi PDP bersama pensyarah. Dan cabaran sewaktu hasil pembelajaran ataupun sewaktu kami mempelajari kursus-kursus ini adalah, yang pertamanya adalah rangkaian internet yang lemah, dan yang kedua adalah tahap penyampaian kuliah yang tidak dapat memberikan 100% kefahaman kepada semua pelajar. Baiklah, dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.